Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada hari ini, iaitu pada bab khabar bagi inna. Dan saya harapkan kepada bonda-bonda dan juga kepada kekanda-kekanda, kepada ayahanda-ayahanda yang mengikuti program pengajian bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita sama-sama bersungguh-sungguh berusaha untuk mendengar video dengan baik dan mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan sekiranya ada permasalahan yang ingin diutarakan, yang ingin dibincangkan, bolehlah dibincangkan dengan sebaiknya. InsyaAllah mudah-mudahan akan mengeratkan lagi kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang ini kita masuk kepada bab yang terakhir, bab yang sebelum terakhir ya, maafkan saya, yakni khabar bagi inna. Khabar bagi inna. Ini merupakan isim marfu' yang ke-6, iaitu khabar bagi inna. Khabar inna dan saudara-saudaranya. Khabar bagi inna dan juga dan saudara-saudaranya. Sebenarnya yang dikatakan isim marfu' ini adalah khabar bagi inna. Tapi kalau hanya menyebut khabar inna, tidak diceritakan dengan secara detail mengenai inna itu sendiri, maka tidak sampai maksud. Antara itu, kita membicarakan di sini inna dan juga saudara-saudaranya. Sebelum ini kita belajar kana dan saudara-saudaranya, tetapi pada hari ini kita akan belajar inna dan saudara-saudaranya. Berapakah inna dan saudara-saudaranya? Sebelum itu kita lihat apakah fungsi, tugas inna dan juga saudara-saudaranya. Seperti mana kana dan saudara-saudaranya itu tugasnya merafa'kan isim dan juga menasabkan khabar, maka inna bersalahan ataupun berlawanan dengan kana. Kana tugasnya menasabkan isim dan juga merafa'kan khabar. Itu perbezaan. Inna menasabkan isim dan juga merafa'kan khabar. Inna dan saudaranya ada berapa? Inna dan saudaranya ada 6. Baik. Sebelum kita masuk kepada inna dan saudaranya, kita lihat dulu satu contoh. Contoh ini akan menjadi panduan kepada kita untuk kita memahami inna dan saudara-saudaranya pada contoh-contoh yang akan datang. Saya bawakan satu contoh yang hampir sama dengan contoh bagi kana, tetapi berlainan sedikit. Daripada surah Al-Muzammil ayat ke-20, Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Inna kita panggil huruf taukid. Taukid maknanya dia datang untuk menguatkan sesuatu percakapan. Kalau kita bercakap dengan menggunakan inna ataupun bahasa Melayu menggunakan sesungguhnya, maka percakapan itu akan dipandang kuat. Maknanya dia ini hendak menceritakan sesuatu perkara yang hebat, sesuatu perkara yang tinggi, maka dia mendatangkan dengan sesungguhnya ataupun inna. Bila kita membaca Al-Quran dan kita melihat pada ayat Al-Quran tersebut ada lafaz inna, ini menunjuk kata kalam ini nak menceritakan sesuatu perkara yang hebat, bukan suatu perkara yang biasa, tetapi dia adalah suatu perkara yang sangat-sangat hebat. Itu kita panggil taukid, maknanya hendak menguatkan.
dia beramal menasabkan isim dan juga merafakkan khabar. Baik. Allah lafzul jalalah, isim bagi inna, hukumnya nasab. Alamat nasabnya adalah fathah kerana dia isim mufrad. Ghafurun, khabar satu bagi inna, rafa', alamatnya adalah dhammah kerana dia adalah isim mufrad. Rahimun, khabar yang kedua bagi inna, hukumnya rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah kerana dia adalah isim mufrad. Ini adalah panduan yang boleh kita jadikan sebagai contoh untuk kita memahami segala contoh-contoh bagi inna dan saudara-saudaranya yang akan dipaparkan sebentar lagi. Baik. Saudara-saudara inna. Baru siapa? Saudara-saudara inna. Jadi saudara-saudara inna ni ada berapa? Ada 5 saudara bagi inna. Campur dengan inna jadi 6. Kalau kana dan saudaranya ada 13, maka inna dan saudaranya ada 6 sahaja. Yang pertama, inna. Apakah faedah inna? Digunakan untuk apa? Untuk menguatkan. Seperti yang saya sudah maklumkan tadi, menguatkan maksudnya menguatkan percakapan. Kalau kita nak bercakap benda yang hebat, benda yang supaya orang tu percaya apa kita cakap, kita akan menggunakan lafaz inna. Dalam Al-Quran, kalau kita jumpa lafaz inna, maknanya tempat itu kena ambil note, kena ambil kira bahawasanya di situ benda yang penting Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Sebenarnya mesej Tuhan itu semua penting, tetapi bila tempat itu dibawakan dengan beberapa kalimah yang menunjukkan bahawasanya tempat ini tersangat penting dan perlu diberi perhatian lebih. Faedah untuk menguatkan, maknanya sesungguhnya kita terjemah dalam bahasa Melayu. Yang kedua, anna, faedah yang hampir sama, nak menguatkan juga, dan diterjemahkan dengan sesungguhnya ataupun bahawasanya. Ya. Ka'anna, faedahnya untuk menyerupakan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Nanti kita akan lihat contoh. Jadi diterjemahkan dengan seolah-olah ataupun seperti. Lakinna, faedah lakinna ni untuk apa? Menolak sesuatu dugaan ataupun menolak sesuatu tanggapan. Kita mungkin kita akan tengok pada contoh nanti. Lakinna ini fungsinya adalah untuk menolak sesuatu dugaan ataupun tanggapan, dan diterjemahkan dengan makna tetapi. Laita, faedahnya mengharapkan sesuatu yang sulit berlaku, mengharapkan sesuatu yang mustahil berlaku ataupun yang sulit berlaku, diterjemahkan dengan makna seandainya ataupun sekiranya. Dan la'alla, faedahnya mengharapkan sesuatu yang baik dan tak baik berlaku. Mengharapkan sesuatu yang baik ataupun yang tak baik berlaku, dan dia mudah untuk berlaku, diterjemahkan dengan makna semoga ataupun jangan-jangan. Baik. Nanti akan diperjelaskan pada contoh-contoh yang akan datang. Contoh yang pertama, innallaha qadirun. Innallaha qadirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa. Inna huruf taukid, Allah lafzul jalalah menjadi isim bagi inna, qadirun menjadi khabar bagi inna, hukumnya dia rafa'kan, tanda rafa'nya adalah dhammah kerana dia isim mufrad. Allah isim kepada inna dan dinasabkan. Setiap isim bagi inna kena nasab, tanda nasabnya adalah fathah kerana dia adalah lafaz isim mufrad. Ini contoh yang mudah. Kita lihat pada contoh-contoh yang berikutnya, seperti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan aku bersaksi bahawasanya anna, diterjemahkan dengan makna bahawasanya, Muhammad dan Nabi Muhammad itu Rasulu, pesuruh Allah. Motif kita di sini adalah anna, huruf taukid, beramal menasabkan isim dan juga merafakkan khabar. Muhammad dan isim bagi anna dinasabkan. Tanda nasabnya di sini adalah fathah kerana Muhammad dan lafaz isim mufrad. Rasulu adalah khabar bagi anna. Tandanya setiap khabar bagi anna hukumnya rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah kerana dia isim mufrad. Jadi pelajaran ini kita sudah mempelajarinya pada episod-episod yang lalu. Jadi harap dapat kita murajaah, ulang kaji balik pelajaran-pelajaran yang terdahulu agar tidak lupa. Contoh lagi, Umaru salihun lakinna ibnahu bakhilun. Jadi tadi kita sudah mempelajari lakinna ini dia datang untuk menolak sesuatu tanggapan ataupun dugaan ataupun anggapan. Maka maknanya Umar seorang yang soleh, tetapi anaknya bakhil. Mungkin bila orang ingat soleh ni, orang Umar ini orang soleh. Jadi bila kata ayah ni orang soleh, anak pun soleh. Antara sifat-sifat ciri-ciri orang soleh itu dia tidak bakhil, dia pemurah, dermawan. Tetapi tanggapan seseorang itu terhadap anak bagi Umar itu satu tanggapan yang salah. Maka datanglah seseorang menyatakan Umar je yang soleh, anaknya bakhil. Itu maksudnya di sini, itu maksud lakinna, menolak sesuatu tanggapan ataupun dugaan, anggapan. Baik. Seterusnya, ka'anna wajha Muhammadin qamarun. Ka'anna faedahnya adalah untuk mentashbihkan, menyerupakan. Sebagai contoh, ka'anna wajha Muhammadin qamarun, seolah-olah wajah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umpama bulan. Selalu orang akan guna percakapan ini dalam percakapan untuk mentashbihkan, menyerupakan, membandingkan kecantikan seseorang dengan sesuatu benda. Maka dibandingkan kecantikan, keindahan wajah Nabi SAW umpama bulan purnama. Ka'anna wajha Muhammadin qamarun, seolah-olah wajah Nabi Muhammad SAW itu bulan. Ka'anna dipanggil apa? Huruf tashbih. Beramal menasabkan isim, merafakkan khabar. Wajha isim bagi ka'anna. Muhammadin mudhafun ilaih, qamarun khabar bagi ka'anna, rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah kerana isim mufrad. Baik. Berikutnya, laita syababa 'aidun. Mudah-mudahan muda itu kembali. Siapa yang bercakap ni? Yang bercakap ni orang yang umurnya 79 tahun. Orang yang umurnya 79 tahun, dia kata mudah-mudahan muda aku ni mari kembali. Jadi harapan dia, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Maka seseorang bila dia bercakap dan mengharapkan sesuatu yang mustahil, dia akan menggunakan lafaz laita. Laita ni mengharap tetapi sesuatu yang mustahil, yang susah hendak berlaku. Bagaimana mungkin orang, segi adat, hukum adatnya orang 79 nak kembali muda, tapi hukum Allah tidak ada yang mustahil, tetapi hukum adat sahaja yang mustahil. Laita syababa 'aidun, mudah-mudahan muda itu kembali. Asyababa isim bagi laita, 'aidun khabar bagi laita. Contoh seterusnya adalah la'alla. La'alla al-matar nazilun.
La'allal matara nazilun, barangkali ataupun mudah moga-moga hujan turun. La'allal matara nazilun, moga-moga hujan turun. Ini mengharap sesuatu yang mudah berlaku, yang mungkin berlaku. Kita akan menggunakan la'alla. Cuma perlu diingatkan, la'alla ini ada dua. Satu, mengharapkan sesuatu yang mungkin berlaku, dan sesuatu itu adalah perkara yang baik. Mengharap sesuatu perkara yang baik yang mungkin berlaku. Dan juga la'alla juga fungsinya adalah mengharapkan kepada sesuatu yang mungkin berlaku, tetapi yang dia harapkan itu sesuatu yang tidak baik. Maka itu digunakan la'alla juga dalam bahasa Arab. Kalau mengharapkan sesuatu yang baik dipanggil litaraji, kalau mengharapkan sesuatu yang tidak baik dipanggil litawaqqu'i. La'allal matara nazilun, moga-moga hujan turun. Al-matara isim, nazilun khabar. Beres. Dan yang terakhir, la'alla juga, la'allal ustadha maridun. Ini anak murid. Dia berkata apa? Moga-moga ustaz sakit hari ni, tak masuk kelas, kita boleh main. Ini satu pengharapan yang tidak baik. Menggunakan la'alla juga. La'allal ustadha maridun, moga-moga ustaz sakit. Ustazah itu menjadi isim, maridun menjadi khabar. Maka itu saja contoh-contoh mengenai inna dan juga saudara-saudaranya. Moga dapat difahami dengan baik, insya-Allah ta'ala.